Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya memperkenalkan diri saya sendiri, Siti Mariam. Rakan-rakan saya Atira, Nur Zulaika Izzati, Sarah Mahathir, Muhammad Akil dan Muhammad Farhan. Kami akan memperkenalkan Google Set kami iaitu jenayah rasuah dalam kalangan penjawat awam dan kesannya terhadap tamadun Malaysia dan langkah pembatasannya. Seterusnya. Terdapat beberapa isu-isu jenayah dan rasuah dalam kerata akhbar iaitu daripada Sina Hadian. Okey, boleh seterusnya. Ada beberapa video yang kami boleh tunjukkan tapi kami akan bentangkan di sini sahaja iaitu jenayah rasuah dalam kalangan penjawat awam dan cara mencegahnya. Ada beberapa video di sini. Dan video wawancara kami iaitu kami gabungkan dua wawancara dalam satu video. Seterusnya. Okey, pengenalan. Rasuah merupakan perbuatan menerima atau memberi suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, terdapat 4 kesalahan rasuah yang utama iaitu meminta atau menerima rasuah, menawar atau memberi rasuah, membuat tuntutan palsu dan penyalahgunaan jawatan atau kedudukan. Pemberian rasuah jika tidak dibendung akan mengakibatkan banyak masalah sosial kerana undang-undang tidak akan dipatuhi dengan sepenuhnya. Maka kegiatan jenayah dan ketidakadilan akan berleluasa. Seterusnya saya akan baca tentang pernyataan masalah. Seperti yang kita sedia maklum, gejala rasuah semakin berleluasa pada abad ini. Di Malaysia, aktiviti rasuah telah menelan belanja sebanyak 4% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK dengan anggaran kerugian sehingga 50 bilion berdasarkan kajian Transparency International Malaysia. Menurut Hamid 2015, rasuah merupakan ancaman besar terhadap pembangunan negara serta menjadi punca penggalakan jenayah lain, namun ia boleh ditangani dengan kesedaran dan ilmu. Melalui pendedahan yang menyeluruh mengenai isu gejala rasuah ini dapat memberi pelbagai manfaat kepada setiap masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor kewujudan rasuah dan kesan buruknya terhadap seseorang individu. Individu yang berada dalam situasi terdesak dan tersepit antara golongan paling tinggi terdorong melakukan jenayah rasuah, sama ada pemberi atau penerima. Namun, Datuk Seri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berkata penjawat awam secara umumnya adalah kumpulan yang paling ramai ditangkap kerana rasuah dan setiap tahun hampir separuh daripada tangkapan keseluruhan SPRM melibatkan penjawat awam. Bagaimanapun, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Azam Baki berkata gaji rendah bukan faktor menyumbang kepada rasuah dan salah guna kuasa. Oleh itu, kajian ini dapat mengenal pasti sejauh mana pelibatan penjawat awam dalam isu rasuah. Setiap sesuatu kesalahan itu pasti akan dikenakan hukuman atau denda yang setimpal. Justru kerajaan tidak mempunyai sebarang kekangan atau sekatan untuk mengubah hukuman yang lebih berat termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup ke atas individu yang disabit dengan kesalahan rasuah. Oleh demikian, pelbagai pihak perlu sama-sama mencari solusi untuk membanteras gejala rasuah yang berlaku di tamadun Malaysia. Antaranya berdasarkan Ketua Penerangan MCA bahagian rasuah, Daphne Ho aktifkan kempen kesedaran bagi memastikan seluruh anggota perkhidmatan awam benar-benar memberikan perkhidmatan yang terbaik, malahan dapat diteladani serta bersih daripada segala salah laku dan rasuah. Okay. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti apa itu rasuah. Yang kedua ialah mengenal pasti sejauh mana kesan penglibatan penjawat awam kepada negara dalam isu rasuah. Dan yang ketiga ialah mengkaji langkah-langkah yang boleh diambil terhadap penjawat awam yang terlibat dalam isu rasuah. Definisi rasuah. Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Okay, bagi sumber pertama iaitu wawancara pertama. Berdasarkan hasil wawancara ini, pendapat responden pertama ialah Puan Siti telah membahaskan tentang maksudnya rasuah. Dari pandangan Puan Siti, rasuah ialah satu perbuatan menerima, memberi tawaran dalam apa sahaja bentuk yang akan mempengaruhi sesuatu keputusan yang akan dilakukan oleh penjawat awam.
Okey, sumber kedua, wawancara kedua. Berdasarkan hasil wawancara kedua, responden tersebut, Puan Rokiah telah memberi informasi bahawa rasuah adalah apa-apa pemberian yang berbentuk hadiah yang mempunyai kepentingan dalam tugasan rasmi. Pada pendapat beliau juga, rasuah juga merupakan sesuatu perkara yang tidak patut dibuat oleh seorang pejabat awam. Sumber tiga. Hasil dari kajian lepas mendapati faktor dalaman yang mempengaruhi niat untuk melakukan rasuah di kalangan pejabat awam ialah sikap mengabaikan nilai dan tuntutan agama, sikap mementingkan diri sendiri, sikap inginkan gaya hidup mewah, melebihi kemampuan dan sikap tamak. Hasil dari kajian ini menunjukkan pengaruh terhadap niat untuk melakukan rasuah. Bagi kesan pelibatan pejabat awam kepada negara dalam isu rasuah, sumber pertama iaitu wawancara pertama. Berdasarkan hasil wawancara ini yang dibincangkan oleh responden pertama iaitu Puan Siti, beliau telah memberi pendapat tentang kesan pelibatan pejabat awam kepada negara dalam isu rasuah. Sekiranya pejabat awam terlibat dengan isu rasuah, sudah tentu penyelewengan kuasa berlaku. Apabila pejabat awam menerima rasuah, dia tidak memberikan tender itu kepada yang tidak sesuai. Penyelewengan kuasa sepatutnya kerja yang diberikan itu baik namun tidak berkualiti. Seterusnya, kerajaan kerugian dana. Peruntukan yang diberikan kerajaan sepatutnya dapat menyelesaikan kerja yang diberikan, tetapi kerana rasuah yang terima menyebabkan hasil kerja tidak berkualiti sejurus menyebabkan kerugian. Kesan seterusnya, rakyat atau orang awam hilang kepercayaan kepada kerajaan apabila pejabat awam mengamalkan kes rasuah. Sumber kedua, wawancara kedua. Berdasarkan hasil wawancara kedua ini, kesan pelibatan pejabat awam dalam rasuah kepada negara mengikut Puan Rokiah ialah akan menjejaskan kelicinan dan kecekapan pentadbiran kerajaan. Ini berlaku apabila sesetengah proses yang hendak dipercepatkan seperti hal-hal pentadbiran tanah, seperti rumah dan sebagainya. Selain daripada itu, berlakunya ketidakadilan dalam ekonomi serta meningkatkan jurang di antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin. Mereka yang tidak memberi rasuah dan kekal miskin, manakala yang kaya pula akan bertambah kaya. Perkara ini juga boleh meningkatkan kadar jenayah yang boleh mengancam keselamatan negara. Nyawa dan harta benda serta kualiti pembinaan akan turun sehingga membahayakan nyawa kerana bahan-bahan binaan yang disediakan tidak berkualiti. Selain itu, meningkatkan kos pembangunan hidup dan cara hidup. Apabila rasuah berleluasa, responden meluahkan rasa risau yang rahsia-rahsia kerajaan akan dibongkarkan oleh pihak luar. Sumber ketiga, hasil daripada kajian lepas mendapati bahawa rasuah mampu melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Dengan adanya kegiatan rasuah, tiada siapa akan dapat mengagap tindakan seseorang itu. Kegiatan rasuah hanya akan menghakis kepercayaan awam terhadap cerdik pandai negara kita. Rasuah juga boleh menyebabkan pentadbiran kucing-kacir, akhirnya menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi, pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Budaya rasuah juga telah menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara seperti yang berlaku di Filipina yang mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan Presiden Marcos dari tampuk kepimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak dibendung. Bagi langkah-langkah yang boleh diambil terhadap pejabat awam yang terlibat dengan isu rasuah, sumber pertama, melalui wawancara tersebut, menurut pandangan responden pertama iaitu Puan Siti, memberi pandangan berkaitan langkah-langkah yang boleh diambil terhadap pejabat awam yang terlibat dengan isu rasuah. Salah satu langkah yang boleh diambil iaitu seseorang perlu diberi hukuman yang keras atau tegas. Contohnya, gantung tugas. Seterusnya, pejabat awam yang terlibat dengan isu rasuah akan diambil tindakan yang lebih berat seperti dipenjarakan atau dendaan. Sekiranya pejabat awam mengetahui tentang rakan sekerjanya terlibat dengan kes rasuah, dia perlu berani membuat aduan kepada pihak yang bertanggungjawab seperti SPRM. Apabila mahu membuat aduan, perlu ada bukti yang kukuh bagi mengelakkan dianggap sebagai tuduhan. Jadi, pejabat awam perlu berani membuat aduan kepada pihak yang bertanggungjawab supaya dengan tindakan ini dapat menghentikan perbuatan rasuah yang dilakukan oleh pejabat awam. Wawancara kedua pula, sumber kedua. Berdasarkan wawancara kedua ini, dalam kata-kata Puan Rokiah sendiri, langkah-langkah yang diambil oleh pejabat awam mengikut responden ialah SPRM telah mengadakan pelan-pelan tindakan untuk menggunakan rasuah. Dalam pandangan responden, hukuman mereka yang melakukan rasuah perlu ditingkatkan. Kerajaan perlu mengambil langkah-langkah yang lebih drastik untuk mencegah rasuah. Perlunya hukuman yang lebih berat untuk bagi pesalah jenayah rasuah. Hasil daripada kajian lepas ini, langkah yang perlu diambil ialah kerajaan membuktikan kesungguhan mereka dalam menangani kemelut rasuah ini dengan menahan, mendakwa dan menghukum pesalah-pesalah rasuah tanpa mengira kedudukan mereka.
Selain itu, siasatan dan penguatkuasaan undang-undang perlu dipergiat lagi agar masyarakat sedar betapa bahaya dan serius masalah rasuah ini jika tidak dibenteras dan dibendung untuk keselamatan negara. Perkara ini akan membuat para pengamal rasuah akan berfikir banyak kali sebelum cuba melakukan rasuah lantaran hukuman berat yang bakal diterima. Seterusnya, penerapan konsep keagamaan dan moral hendaklah dilakukan terutama di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti. Usaha menerapkan konsep murni sebegini perlu dilakukan pada peringkat awal kehidupan seseorang itu supaya mudah untuk mengawalnya. Apabila setiap individu bencikan rasuah sama ada rakyat biasa, pemimpin, peniaga atau jentera kerajaan, maka amalan rasuah dapat diatasi. Kekuatan iman dan jati diri dapat menangkis habuan rasuah sekalipun tiada siapa yang tahu dan peluang terbuka luas di hadapan mata. Perbincangan hasil kajian. Dapatan kajian. Kajian ini membincangkan mengenai jenayah rasuah dalam kalangan penjawat awam. Kesannya terhadap tamadun Malaysia dan langkah pembentarasan dengan membandingkan hasil kajian lepas dan dapatan wawancara. Kumpulan kami telah mengambil keputusan untuk menemu ramah yang bekerja dalam kalangan penjawat awam. Responden satu ialah Puan Siti Suzana binti Muhammad Taib, iaitu seorang guru di SMK Seri Indah, Seri Kembangan Selangor, dan responden kedua ialah Puan Rokiah binti Ardi, iaitu merupakan bekas pegawai SPRM selama 39 tahun. Wawancara bersama responden 1 dijalankan pada Jumaat 27 Mei 2020 dan responden 2 pada Sabtu 4 Jun 2022 disertai bersama kesemua ahli kumpulan. Hasil temubual telah direkodkan menggunakan rakaman video dan rakaman suara menggunakan aplikasi Google Meet. Untuk objektif 1, mengenal pasti apa itu rasuah. Menurut Muhammad Ali 2008 menyatakan bahawa keseluruhan rasuah merupakan satu perilaku yang sangat terkutuk dan dibenci bukan sahaja oleh agama, malah kemanusiaan sekalipun. Contoh rasuah yang sering digunakan dalam rasuah ialah wang. Menurut Puan Siti pula, rasuah ialah suatu perbuatan memberi, menerima atau kita menawarkan maupun menerima tawaran rasuah dalam apa sahaja bentuk yang mempengaruhi suatu keputusan. Manakala menurut Puan Rokiah, rasuah dirumuskan sebagai suatu jenayah yang tidak sepatutnya ada pada semua orang, terutamanya penjawat awam. Bagi objektif kedua, mengenal pasti sejauh mana kesan penglibatan penjawat awam kepada negara dalam isu rasuah. Berdasarkan statistik tangkapan SPRM dari tahun 2015 hingga 2020, sebanyak 5,652 tangkapan telah dibuat dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,683 atau 47.5% adalah terdiri daripada penjawat awam. Ketua Kesuruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Azam Baki berkata, statistik tersebut menunjukkan potensi penjawat awam terlibat dalam isu rasuah adalah tinggi. Menurut Puan Siti, salah satu kesan penglibatan penjawat awam kepada negara dalam isu rasuah ialah orang awam hilang kepercayaan kepada pihak kerajaan dan penjawat awam dalam memikul tanggungjawab dalam mentadbir negara yang akan menyebabkan negara tidak maju dengan bantuan orang awam atau rakyat. Manakala menurut Puan Rokiah, iaitu antara kesan kepada negara dalam jenayah rasuah dalam kalangan penjawat awam ialah meningkatkan kadar jenayah yang boleh mengancam keselamatan negara, nyawa dan harta benda negara, terutamanya bimbang jika rahsia-rahsia negara akan tergadai atau diketahui oleh orang luar. Seterusnya ialah objektif ketiga, iaitu mengkaji langkah-langkah yang boleh diambil terhadap penjawat awam yang terlibat dalam isu rasuah. Mengikut portal media Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, SPRM, mereka telah mendedikkan beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah sindiket rasuah dalam kalangan penjawat awam di negara kita. Antara langkah pencegahan adalah dengan melaksanakan pusingan kerja dalaman sekurang-kurangnya 50% daripada pegawai yang layak. Dalam langkah terbaru itu, semua ketua setiausaha KSU, kementerian dan ketua jabatan diminta berbuat demikian, yang antara lain bertujuan mencegah sebarang kemungkinan berlakunya penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Langkah ini dianggap bertepatan kerana ia boleh menghalang seorang pegawai kerajaan daripada memegang sesuatu jawatan berkaitan dengan pemberian kontrak dan tempoh lama. Pusingan kerja juga boleh mengurangkan risiko kepada pegawai kerajaan daripada mempunyai keinginan untuk memohon sopan atas kontrak yang ingin dikeluarkan jika mereka perlu sentiasa berpindah bahagian kerja. Selain itu, menurut Puan Siti, kerajaan boleh mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku rasuah dalam kalangan penjawat awam, seperti menggantung tugas ataupun memberi dendaan yang setimpal
untuk gejala rasuah ini tidak lagi berterusan. Di samping itu, menurut Puan Rukiah pula, antara langkah yang boleh diambil ialah seseorang penjawat awam itu memegang kepada integriti dan menjalankan amanah kerja supaya terhindar daripada rasuah. Penjawat awam juga perlu membuang perasaan ingin cepat kaya kerana mudah diperdaya seterusnya terjerumus dalam kegiatan rasuah. Seterusnya ialah implikasi. Menerusi wawancara yang telah kami lakukan, secara tidak langsung dapat membuka mata masyarakat untuk lebih mengetahui dengan lebih mendalam tentang tajuk yang kami pilih iaitu jenayah rasuah dalam kalangan penjawat awam di Malaysia. Olehnya sedemikian kerana gejala rasuah yang semakin meningkat dalam kalangan penjawat awam di negara kita adalah di tahap yang amat membimbangkan dan jika tidak dikawal sepenuhnya, ianya akan menjejaskan imej serta kredibiliti negara. Seterusnya, kita juga dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang punca berlakunya peningkatan gejala rasuah dalam kalangan penjawat awam dan langkah untuk membanteras gejala yang tidak bermoral ini daripada terus tersebar. Di samping itu, kita juga dapat memberikan kesedaran tentang keburukan najis rasuah ini kepada masyarakat supaya mereka lebih peka terhadap gejala rasuah yang mendatangkan 1001 keburukan bukan sahaja kepada negara malahan terhadap keluarga dan masyarakat di sekeliling pelaku. Ini kerana rakyatnya sejahtera dalam ekonomi negara yang sihat dan akan melahirkan negara yang berdaya saing dan dijaga imejnya di mata dunia. Kesimpulannya, rasuah diibaratkan sebagai kanser yang merebak. Kita tidak dapat melihatnya tetapi ia memakan diri dengan rakus. Kita hendaklah menjauhkan diri dari rasuah agar kita terpelihara daripada kanser ini. Rasuah merupakan perbuatan yang keji dan tidak beretika yang mampu menjatuhkan nama negara. Malaysia sudah sabang kali menangani isu rasuah dengan ini dan dengan usaha yang ada, isu ini masih berada dalam kawalan. Kita hendaklah sedar bahawa jika berlakunya rasuah dalam kalangan rakan-rakan, bahkan penjawat awam, kita hendaklah menasihati mereka agar tidak melakukan perbuatan yang tidak berfaedah ini. Kita mestilah berhati-hati dengan rasuah kerana ia mampu berlaku di mana-mana sahaja. Okey, refleksi saya memaki Benziza. Sepanjang penghasilan kajian ini, saya mempelajari banyak perkara berkenaan rasuah dan membuka mata saya untuk berhati-hati dengan tipu daya dan mengelakkan diri daripada kecenderungan untuk melakukan rasuah. Sepanjang wawancara bersama Puan Siti dan Puan Rukiah, mereka telah memberi kerjasama yang baik dan memudahkan kerja kami. Dari hasil kajian ini, saya yakin bahawa ahli kumpulan saya memahami apa itu rasuah dan saya sendiri yakin pada masa akan datang mereka ini dapat memberi penerangan mengenai rasuah ini kepada rakan-rakan yang lain dan kepada masyarakat sekeliling mereka. Sepanjang kajian ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan saya yang banyak memberi idea dan tunjuk ajar untuk membuat kajian ini sekaligus menjayakan kajian ini bersama-sama. Setelah selesai sesi wawancara ini, saya telah mempelajari perkara yang baharu seperti penggunaan Google Site dan mengedit video. Selain itu, saya juga dapat mengetahui tentang jenayah rasuah dalam kalangan penjawat awam. Melalui wawancara ini, saya telah memperoleh banyak pengalaman yang berguna, terutamanya semasa proses pengeditan video wawancara. Puan Siti dan Puan Rukiah turut memberikan kerjasama yang baik semasa proses wawancara dijalankan. Selain itu, dengan informasi yang telah diberi, saya yakin kami sekumpulan akan memanfaatkan dengan sebaiknya. Berdasarkan tugasan yang telah diberikan, saya banyak mempelajari serta menimba ilmu pengetahuan terutamanya daripada Puan Siti dan Puan Rukiah yang telah berkongsi pengetahuan mereka tentang jenayah rasuah dalam kalangan penjawat awam. Para responden kami telah memberi kerjasama yang baik semasa sesi wawancara. Walaupun mulanya ahli kumpulan saya menghadapi berbagai cabaran dalam mencari responden yang sesuai untuk tajuk ini, saya yakin kami sekumpulan akan lebih cakna tentang jenayah rasuah dalam negara kita yang perlu dibanteras agar keamanan negara terjamin. Melalui tugasan ini juga, saya telah mempelajari dengan lebih mendalam bagaimana menggunakan Google Site dan bagi saya menghias Google Site mengikut cita rasa tersendiri dapat mengasah sedikit kemahiran soft skill dan kreativiti saya. Saya berharap dengan isu yang ahli kami bawakan tentang jenayah rasuah dapat membuka pandangan orang ramai agar menjauhi maupun terlibat dalam gejala rasuah kerana ia akan memakan diri dan kesan kepada tamadun negara ini pada masa hadapan. Mengingatkan tugasan diberi, saya dapat menunjuk pengetahuan yang lebih mendalam mengenai jenayah rasuah dalam kalangan penjawat awam serta misalnya terhadap tamadun Malaysia dalam pemerintahan. Saya juga sangat berbelas hati kerana dapat mewawancarai Puan Siti dan Puan Rukiah dan sudi berkongsi pengalaman mereka serta pengetahuan tentang isu rasuah. Memangnya perkongsian tersebut telah membuka mata saya mengenai jenayah rasuah yang semakin dewasa di negara kita. Ia perlu lama pihak perlu membantas jenayah rasuah ini agar golongan-golongan yang serius terdorong untuk menerima rasuah akan lebih berkurangan. Malah saya ingin berterima kasih kepada ahli kumpulan saya atas usaha dan kerjasama mereka sepanjang melaksanakan tugasan ini. Walaupun pada permulaannya terdapat sedikit rintangan ketika mencari responden untuk wawancara. Namun kami berhasil menyelesaikan masalah tersebut serta dapat menyiapkan tugasan yang baik. Selain itu, saya juga dapat mempelajari satu baru iaitu cara untuk menggunakan
kajian mengenai tajuk tugasan ini seperti semangat memberi manfaat kepada saya. Serta dari ini saya tulis sepanjang pelaksanaan tugasan kumpulan ini akan saya gunakan dengan baik untuk membaca permasa akan datang. Sepanjang menyediakan tugasan ini, saya telah mempelajari dengan lebih mendalam tentang isu rasuah. Saya amat berterima kasih kepada rakan-rakan saya yang bertanggungjawab menyediakan tugasan ini serta mereka telah berjaya menjayakan kedua-dua wawancara yang berlangsung. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada responden wawancara kami iaitu Puan Siti dan Puan Rokiah kerana telah mencurahkan ilmu yang ada tentang rasuah ini. Sebelum ini, saya tidak menganggap rasuah sebagai perkara yang serius kerana isu ini jarang disebut. Kini saya lebih tahu bahawa rasuah ini ialah perkara yang amat serius dan perlu diambil tahu dan dipelajari dengan lebih mendalam, terutamanya golongan muda yang bakal menjadi penyu awam di negara ini. Kita hendaklah menjadi pembanteras rasuah kerana rasuah ini bagaikan kanser mengikut kedua responden wawancara. Saya ingin terima kasih kepada rakan-rakan saya sekali lagi kerana mereka lah yang betul-betul mencari responden setelah berlakunya masalah teknikal bersama saya responden pertama. Namun mereka siapalah saya. Terima kasih juga kepada Puan Zuliani binti Ibrahim kerana telah memperkenalkan subjektivitas ini kepada saya dan membimbing kami dengan penuh sabar dan kasih sepanjang melakukan tugasan ini. Dan kamu semua akan saya kenal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai pembuka bicara, Alhamdulillah dan syukur sepanjang perjalanan membuat wawancara ini telah berjalan dengan lancar. Berkenaan dengan tajuk yang dipilih iaitu jenayah rasuah dalam kalangan pelajar awam. Saya Muhammad Farhan bin Roslan berbesar hati kerana tugasan berkumpulan yang diberikan telah disiapkan dengan sempurna bersama rakan saya yang lain. Tugasan ini juga disiapkan adalah dengan sokongan daripada keluarga serta rakan teladan yang terus memberi semangat untuk meneruskan perjuangan menyelesaikan tugas ini. Rakan-rakan saya memberikan kerjasama yang baik untuk menyelesaikan tugasan ini. Dan tidak lupa juga kepada responden kami iaitu Puan Siti dan Puan Rokiah yang sanggup mengorbankan masa sebentar untuk ditemu ramah serta berkongsi ilmu tentang masalah rasuah dalam kalangan pelajar awam di negara kita. Rasuah umpama satu warisan yang mana orang atasan akan mengajar orang baru untuk menerimanya menyebabkan gejala ini sukar untuk dibendung. Ini adalah kerana sangat banyak dilaporkan mengenai tangkapan dan tindakan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM dan juga lain-lain agensi penguasaan terhadap perbuatan kurang integriti penjawat awam. Bilangan pegawai yang tidak berintegriti ini tidak besar dan kecil peratusnya berbanding jumlah keseluruhan penjawat awam. Namun begitu, ia umpama duri dalam daging dan merosakkan nama perkhidmatan awam serta imej Malaysia. Ahli kumpulan, kami kumpulan 4 ya. Pagi lebaran makan ketupat. Berasnya agak sedikit berderai. Meski badan dan fikiran penat, impian tugasan kali ini sudah tercapai. Kumpulan 4 ini terdiri daripada 6 orang pelajar yang telah berjaya dan bekerjasama melaksanakan tugasan kumpulan ini iaitu tentang jenayah rasuah dalam kalangan penjawat awam. Adik-adik kumpulannya ialah Wan Muhammad Farhan, Siti Mariam iaitu saya sebagai ketua, Muhammad Akil, Nur Zulaika Izzati, Nur Syahibah Maisarah dan Nur Atirah. Sekian.